Okey. So, tarikan medan elektrik. Ini saya rekod korang dengar je lah Kawasan sekitar suatu zarah bercas di mana sebarang cas elektrik yang berada dalam kawasan tersebut akan mengalami daya elektrik. Apakah yang berlaku kepada nyalaan lilin tu? Ni korang patut dah dapat bayangan. Dia kan macam melengguk-lengguk. Jangan tulis berdandut-dandut. Haba daripada lilin mengionkan udara menjadi ion positif dan ion negatif. Ion negatif akan tertarik ke plat X. Bila pergi positif dah kan? Dan ion positif akan tertarik ke plat Y. Mestilah positif pergi negatif tu. Okey? Takkan lelaki. Lelaki. Perempuan. Okey? So, nyalaan lilin akan tersebar di dalam kedua-dua plat tersebut. Sebab tu kau nampak dia meliang-liuk bahasa dia. Lantaklah saya tak tahu bahasa Melayu dia. Okey. Sebaran nyalaan lilin yang tertarik ke plat Y lebih besar kerana jisim dan saiz ion positif lebih besar. Kita kena ingat tu, jisim dan saiz ion positif dia lebih besar. Okey. Ini dia punya perkiraan tu. P sama dengan B kuasa 2 per R. P dia power dia 1200, 240 kuasa 2 per R. So R dia sama dengan 48 ohm. Yang kedua, E sama dengan PT 1200 darab 10 darab 60. So kita dapat 720,000 joule. Okey, seterusnya dia minta apa tu? Nak buat pemanas kan? Pemanas kan? Nak reka bentuk macam mana kan? Itu soalan dia ni. Daripada zaman saja soalan ni. Biasa saya akan simpan beberapa ni lah supaya saya dapat baca sebelum periksa. Maksudnya saya akan baca balik sebelum periksa dia punya beberapa soalan macam ni. Banyak kan kalau kau ada banyak akan satu kita masuk. Tak sekali satu, mesti dua je. Kan? Cuba bayangkan apa yang korang baca tu yang tu ada dalam sebelum periksa tu. Korang tak menang tangan ni. Oh. Dia, kau tengok, aku dah baca lah kau punya mood tu. Aku baca banyak. Kafal baca je. Tapi kalau kau tak faham, kau balas. Okey. So, reka bentuk perlingkar. Siapa ada apa ni tahulah. Reka bentuk perlingkar. Kenapa kena berlingkar? Menang panjang bertambah. Panjang bertambah ataupun kita rintangan tinggi. Rintangan tinggi. Okay, seterusnya. Permukaan dia kena berkilat. Kenapa kena berkilat? Tidak, kembali. Nama dia. Nama dia apa? Nikrom. Nikrom kan? Nikrom. Nama bahan dia. Kenapa pakai nikrom? Rintangan tinggi. Nah, rintangan tinggi. Makin tinggi rintangan, makin banyaklah apa. Okay. Kerintangannya mestilah tinggi. Kenapa kita nak kerintangan yang tinggi? Kita nak menghasilkan banyak haba. Yang keempat, dah banyak haba, mestilah kita kena takat lebur yang tinggi. So, bila kita ada takat lebur yang tinggi, dia tidak mudah melebur. Ataupun bercair. Okay, so nak pilih D. Kerana, ulang balik ayat D.
Kelemahan fizik yang sekarang ni sebab esensi tak ada pilihan. Itu je lemah. Bila korang tak ada study langsung untuk esensi, mati lah kan. Tapi saya yakin akan ada juga soalan kita dah belajar. Okay. Dekat ni 2001, 2002 saya tengok student saya tak ada cakap tak boleh jawab lah saya. Tak ada. Tak, saya yakin mesti boleh. Mesti boleh. Okay. Alright. Dia itulah. Dia bila yang masuk tu contoh kau benci bab graviti ni, yang tu yang tu saya sensi. Oh, pisang. Sebab tak suka kat bab ni. Okey. Tak apalah kalau kau tak suka pun jangan terus. Kau tak suka kau lepaskan lah. Oh kan. Lepas tu jawab lah. Jawab dengan sepenuh hati dah nak dapatkan markah yang banyak. Okey, so apakah maksud daya memusat? Daya ke arah pusat bulatan apabila suatu jasad dalam gerakan membulat. Berdasarkan rajah 11.1 bandingkan saiz planet, jejari orbit, tempo orbit. Okey. Kalau dia takat bandingkan ni tak ada masalah lah kan. Patutnya soalan banding-bandingkan ni 5 markah ni kau crack 5 markah. Bukan swipe. Okey. So, saiz planet X lebih besar daripada planet Y. Ingat soalan ni yang bandingkan tak boleh pakai simbol Yang ni tak boleh pakai simbol. Pakai ayat Okay. Nama pun soalan AC, babe. Kau pergi pakai simbol. Cari naas namanya. Okey. Jejari orbit X lebih besar daripada planet Y. Tempo orbit planet X lebih lama daripada planet Y. Apabila jejari orbit bertambah, tempo orbit pun bertambah. Pun tak payah. Tempo orbit juga bertambah. Risau tu takut tertulis juga. Hukum apa? Kepler ketiga, bukan kepala ketiga. Kepler. Okey. C. Jelaskan bagaimana sebuah satelit dapat mengorbit mengelilingi bumi. Okey. Ini ayat dia. Satelit bergerak dalam gerakan membulat. Berlaku perubahan hal laju. Perubahan hal laju menghasilkan pecutan. Serekod ni, nanti korang boleh dengar balik. Siapa dengar balik recording saya, dengar, jelaskan suara saya. Jelas suara tu kan. Baru lagi best lagi suara penyanyi. Daya memusat terhasil mengakalkan satelit bergerak mengelilingi bumi. Okay. Yang ni lah. Ni esensi dia ni kurang sikit lah. Kurang sikit lah. Masih tak dapat konsep ni. Kalau saya dapat konsep ni, apa tak lagi korang ni? Tak apa, jangan risau. Macam saya cakap tadi, esensi soalan yang banding-bandingkan kan. Macam mana sekalipun dia punya teori kau tak tahu, kau boleh jawab. Okey? Tak ada. Soalan ni kat sini. Okey, soalan dia dia suruh dia bagi gambar. Dia akhir itu terlepas je pergi. So kita dah lengkap Ni target buku ni 3 set habis. Kalau sekarang ni nak habiskan paper 1 3 set. Kalau habis maksudnya A dalam tangan. Gambar macam ni. Okey, dengar ayat dia, nanti kau boleh dengar balik tu. Berdasarkan pengetahuan anda. Berdasarkan pengetahuan anda. Kau tak pengetahuan, tak jawab. Okey, berdasarkan pengetahuan anda tentang satelit buatan manusia, cadangkan ciri-ciri dapat meningkatkan kecekapan satelit supaya dapat mengambil gambar yang lebih jelas. Okey, saya nak selfie OOTD kan? Terangkan cadangan anda berdasarkan aspek-aspek seperti hal laju, bentuk orbit, ketinggian orbit, arah putaran satelit mengelilingi bumi, tempoh orbit. Okay.
Kalau korang tak ada teori pun, jawablah selogik yang boleh. Sebab jawapan kat sini, logik masih boleh terima. Bagi yang terbaiklah jangan pakai bahasa pasar. Bahasa yang sesuai. Okey, tengok. Jadi dia tak ada penggunaan. So, laju pelancaran. Laju pelancaran roket lebih besar daripada laju lepas bumi. Okey. Kenapa kena laju roket itu lebih besar? Dapat mengatasi daya graviti bumi. Satelit roket tu. Pelancaran roket. Roket tu kan bawa satelit. Kau ingat roket tu pergi sendiri. Mestilah naik. Sekarang tu tahu kan? Dapat mengatasi daya graviti bumi. Okey, sini. Bila korang berfikir tu, lepas tu korang nak jawab soalan tu, korang berfikir macam saya cakap, fikir. Tadi Ali timbulkan. Sebab saya dah sebut. Takkan kau cakap satelit daya apa halaju satelit tu mesti mengatasi halaju lepas bumi. Takkan satelit tu bergerak sendiri. Kau fikir balik. Masa nak jawab tu fikir. Itu maksud saya logik. Okey, faham? Tak semestinya kau ada teori. Boleh logik pun boleh pergi. Kan? Takkan satelit dia pergi sendiri. Logik je. Mesti ada dia naik apa? Naik. Okey, faham? Nampak tu logik je. Tak perlu ke teori. Okey. Yang kedua. Bentuk. Alah, bentuk bumi lah, babe. Bentuk orbit. Elips lah. Jangan kau bercakap bujur. Dapat ambil gambar dekat dan jauh. Sebab bentuk bumi kita bentuk elips ni lah, kau dapat ambil gambar dekat dan ambil gambar jauh. Kau tahu. Okey. So, ketinggian satelit. Tak, rendah. Rendah tu bukan masuk atas rumah korang je. Maksudnya, dia tidaklah sampai ke bulan. Dia masih duduk dekat dalam bumi dan dia boleh mengorbit bumi. Maksudnya boleh mengorbit bumi tu dia masih dipegang oleh graviti bumi. Kalau dia duduk kat bulan, dia dah sampai Pluto. Macam mana korang nak dapat signal? Bahasa sesuai lah. Okay. So, ketinggian dia rendah. Dapat mengambil gambar. Resolusi lebih tinggi. Resolusi lebih tinggi. Pixel. Ambil gambar, lepas tu kau boleh, kalau kau fokus tu kau boleh besarkan tu masih jelas. Kan misalnya ambil gambar, ada handphone murah, kau besarkan ni, pecah. Tak, itu semahal. Dia kecil murah. Ada kat kedai. So, nampak? So, masuk resolusi. Kan tak, benda tu berkaitan ni pun kau ingat, handphone ni. Padahal sebab teknologi. So, part arah putaran. Arah putaran tu macam mana? Arah putaran sama lah dengan putaran bumi. Nah, ini logik kan? Takkan nak putar bumi ni dia lawak arah. Aduh. Mestilah ikut satelit tu ikut bumi. Satelit tu dekat Malaysia kan? Kalau dia macam ni, dia masuk Thailand, dia masuk Colombia, dia masuk. Macam mana korang kat sini kan? Logik kan? Nampak? Ada kali ni dia pakai logik. Okay, so kenapa? Boleh ambil
Gambar di tempat berbeza-beza. Right? Berbeza-beza. Macam contoh satelit Astro, dia memang kat Malaysia je. Dia ada satelit lain yang dia macam banyak tempat. Kalau betul kau contoh kau pergi Paris, kalau ada gambar kat Paris. Macam itulah. Kalau Astro dekat Astro kat Malaysia je. Kau pergi bawa Astro ke Paris, tak adalah Astro. Jadi Astro. Okey. So yang kelima, tempoh objek mana? Mestilah kena tingkat. Ini logik juga. Dapat ambil gambar dengan banyak dalam sehari. Bayangkan dia orbit ambil masa 72 jam. So sehari berapa banyak kau boleh ambil gambar? Sikit lah. Gambar je apa satelit tu jalan. Kau nak ambil gambar? Keting sehari. Bayangkan korang grab, Kubo. Takkan keping je gambar. Soalan-soalan macam ni macam ada relevan sikit kalau nak keluar dari sini. Dia relevan.